Okay, next example. Example 3. Okay, find the equation of an ellipse with the center 1, 3. Okay, dia kata center dia 1, 3. So, one information, and then kita ada one focus. Okay, 1, 6. And then we have the last information, which is vertex. Okay, which is at 1, 10 lah. Okay, so dekat dalam case kita sekarang ni, dia just bagi information itu sahaja. Tiba-tiba dia minta equation of ellipse. So, saya nak tulis dulu equation of ellipse tu apa lah. Okay, so kita kena biasa lah menulis supaya kita ingat kita ingat bentuk dia lah. So this is our equation of ellipse. Okay, so yang kita nak tahu adalah A, B, H and K. So kita nak tahu A, B, H dengan K. So H dengan K dekat sini dia bagi center. So center, okay, which is our C, dia adalah H, K kan. Kita dah dapat dah center dia daripada soalan. So dekat sini dia punya H dia 1, K dia adalah 3 lah. Okay. Okay, jadi itu maklumat yang kita dapat lah. So A, B dengan C tu, nilai constant A, B and C tu kita tak dapat secara direct. Okay, tapi sebelum apa-apa pun, kita daripada maklumat soalan tu, kita mesti kena teliti betul-betul. Dia kata, awak perasan tak semua dia punya center foci dengan, center focus dengan vertex. Okay, this is a singular. So dia panggil focus lah. Kita ikutkan foci. Okay, by the way, dia punya X dia semua satu kalau awak perasan. Dia punya nilai ataupun dia punya X component 1, 1, 1. Apa maksudnya? Maksudnya, kita akan ada jenis ellipse yang macam mana? So, maksudnya kita akan ada satu ellipse yang vertical. Kita akan ada satu ellipse yang vertical. Macam mana saya tahu vertical? Sebab, okay, kalau kita tengok dekat X element dia, saya tak payah lukis lagi dia punya axis dia. Okay, cuba awak plotkan ataupun cuba awak roughly sketch. Tandakanlah the point, each of the 3 points tu. So center dia 1, 3. Kalau kita nak mudah, kita buat terus lah dia punya X axis dengan Y axis dia kan. So this is Y, this is X. Dan kita just labelkan lah. So maksudnya semua dia punya X element dia pada X sama dengan 1 kan. So yang pertama adalah center. Center dia adalah koordinat dia 1, 3. So let's say 1, 3 tu kat sini lah. This is the C just 1, 3. And then we have the foci, the focus dekat sini 1, 6. So let's say lah this one is our first F1 lah saya label this is 1, 6. And then we have the vertex. The vertex might be over here lah. So vertex 1. So 1, 10. So kalau awak sketch secara kasar, dia macam ni kan. So dia sebaris macam ni. So maksudnya this is going to be our major axis lah. So major axis maksudnya bila awak sambung nanti secara kasar dia, kita lupakan sekejap dia punya axis tu secara kasarnya. Okay, secara kasarnya kita akan dapat macam ni lah. Kita dibagi separuh je maklumat dia kan. So separuh lagi kita pandai-pandai lah. So maksudnya the next focus mestilah dekat sini. And then the next ataupun our V2 mestilah mestilah kat situ. Okay, so maksudnya we have a vertical ellipse. We have a vertical ellipse by just referring to the 3 informations that are given to us. Dari 3 maklumat ni kita dapat tahu dia adalah vertical ellipse. Okay? So apa yang pentingnya bila awak dah tahu dia adalah vertical ellipse, so dia punya foci punya formula dengan vertices punya formula kita dah tahulah. Kita dah tahulah sebab dia vertical dengan horizontal dia formula yang berbeza. So kita dah tahulah dia adalah vertical. So vertical ellipse. Okay. So center tak ada masalah. Center memang H, K kan. Okay. Yang kita punya dah ada dah center kita tadi. And then kita CV, vertices. Okay, vertices tu dia kalau dia vertical ellipse maksudnya dia punya Y element yang changing. So maksudnya H remains H. Dia punya K tu akan jadi K plus minus B. Macam tu. Okay. Okay, remember we are talking about the vertical ellipse. Kalau vertical ellipse dia punya yang menegak tu adalah B. Dekat sini pun B. Yang A-nya apa? Yang A-nya adalah yang macam ni. So the minor axis now is your horizontal axis. Itu adalah yang minor. So your major axis is now the vertical axis. So ni B, yang ni A. So the horizontal half of the horizontal length tu adalah A lah. So B tu adalah yang vertical. Okay. So maksudnya your V adalah H, K plus minus V lah. And then dia punya foci punya formula. So H remains H. So kita just ubah dia punya macam tadi lah. So kalau vertices dia adalah plus minus B. So kalau foci dia adalah plus minus C lah. Remember foci kita plus minus dengan C. Okay.
Kalau vertices dia boleh jadi plus minus B, dia boleh juga jadi plus minus A kalau kita letak dekat depan ni. Kalau plus minus A tu dia adalah horizontal ellipse. Sekarang kita vertical ellipse. Vertical maksudnya K yang plus minus B. Gitu Okay. So kalau satu lagi kalau kita nak senang ingat lah, foci tu kan dia punya ejaan dia kan ada huruf C kan. So maksudnya kita akan add ataupun subtract, nak tambah ataupun nak tolak dengan C lah. So kalau kita nak senang ingat, tengok saja sebut saja foci mesti ada huruf C kat situ. So sebab kita ada plus minus C. Okay. Baik, apa lagi? So dekat sini maklumat yang dia bagi dalam soalan, balik pada soalan dia. So dia kata focus adalah 1/6. Okay, one of the focuses ataupun one of the foci adalah 1/6. So maksudnya saya boleh katakan kita punya fokus kita, F1 kita tu adalah 1/6 lah. Okay. So berdasarkan saya punya diagram. Okay, our sketch ataupun my rough sketch of the diagram. C kita kat sini, F kita kat sini, V kita kat situ. Fokus kita adalah 1/6. So maksudnya fokus kita tu berada di atas center. So bila di atas center, kita nak pakai formula yang mana? Okay, bila di atas center kan tadi kan kita ada K plus minus C kan. Okay, so bila di atas center maksudnya kita akan tambah lah dengan C. Kita tak guna yang tolak. Yang tolak tu di bawah center. So dekat sini, dekat sini saya akan guna yang K plus C lah. Sebab saya nak compare dengan yang dia bagi ya. So daripada maklumat itu, okay, so our focus F1 tu sebenarnya adalah H kita dah ada tadi kan 1, K dah ada lah sebenarnya K3 kan. K3 tambah C macam tu. So kita compare je lah. Kita compare lah. So our first focus tu, okay, yang ni tadi kita compare lah dengan benda ni. Kita compare lah benda ni. Okay, so nanti kita dapatlah nilai nilai C dah. So by comparison kita ada 3 plus C which is going to be equal to 6 kan. So C kita mestilah 3. Macam tu. Okay, C kita adalah 3. Okay. So soalannya apa sebenarnya? Soalannya suruh sketch je soalan ni nak minta cari equation of ellipse. Okay, ingat equation of ellipse. So sekarang ni kita ada H kita dah ada, K kita dah ada, and then kita H dah ada, K dah ada, A dengan B tak ada. Tapi kita dapat daripada fokus kita dapat nilai C. So apa lagi yang kita boleh guna tengok balik dalam soalan dia. So vertex. So vertex kat situ kita boleh correct lagi maklumat dia. So vertex kita adalah 1, 10 tadi So V, okay, V1 saya label dalam saya punya sketch tu adalah V1 adalah 1,10. So sama juga tadi So V1 kita berada di atas So our first vertex tu adalah di atas center. So maksudnya plus lah. So dalam formula kita tu ingat balik, kita ada H. Okay, H plus tu kita ada comma, ada K plus minus B kan. Okay, plus minus B kan sebab kita berada our first vertex adalah dekat atas center. So kita akan guna yang plus B lah. So H kita 1 memang dah tahu daripada center tadi. Dan K kita 3. Okay, plus minus B. So kita tak ambil lah minus. So kita guna yang plus sahaja. Gitu. Sebab dalam soalan kita hanya dibagi yang vertex yang di atas center. Maksudnya plus B. Okay, so by comparison macam tadi kita dapatlah cari. So 3 plus B adalah 10. So B awak mesti 7. Gitu. Okay, so dapatlah. B dah ada. So apa lagi? C pun dah ada. So bolehlah cari A. Sebab matlamat dia sekarang ni kita nak dapatkan A dengan B je. Sebab H dengan K dah ada. So A dengan B. Okay, A dengan B. So B pun dah ada. Sekarang tinggal satu lagi A. So macam mana nak dapatkan A? Kita gunalah maklumat B dengan C tu. Remember the Pythagoras theorem? Okay, Pythagoras theorem mengatakan, okay, ingat balik So C squared. So sekarang kita ada vertical ellipse. So mestilah yang B squared tu minus dengan A squared. So B squared minus A squared. Yang besar tolak kecil lah. Katakanlah yang kecil tolak yang besar jadi negatif pula nanti nak ambil square root macam mana kan. Okay, so B squared tolak dengan A squared. So our B tadi 7. Okay, kita squarekan dan then tolak dengan A squared. So A squared, A tu kita nak cari sekarang So C kita dah ada. So C kita dah 3. Okay, C kita dekat sini tadi Okay, C kita adalah 3. And then B kita dah ada 7 tadi. So 7 squared. And then lepas tu tolak dengan A squared. Ingat tujuan kita nak cari A je lah. So yang last kali kita akan dapat A lah. So dekat sini your A squared is actually 49 minus 9. So you akan dapat 40. And then your A is equal to plus minus square root of ataupun set 40 lah. Okay. Tapi ingat dalam equation of ellipse, okay, yang penting adalah A square, B square lah. So A square tu memang
memang kita kena square balik lah. So sebenarnya step yang kita ambil square root tu tak perlu. Kita just ambil A square tu 40. So maksud A square awak tu ganti terus dengan 40. Okay. Boleh tu. Ni tak perlu. Step ni tak perlu. Ambil nilai tu saja, sumbat dekat situ. Itulah A square nya. Okay. Right. So saya masukkan semua sekali. So our equation of ellipse now. Okay. Equation of ellipse. Okay. Dia jadi apa? So x minus 1. Okay. Ingat tadi kita punya h kita 1 kan. So divided by A squared. A squared kita adalah 40 tadi. And then kita plus dengan Y minus K. K kita apa tadi? 3 lah. Saya rasa 3 dah tadi. Cek. 3. Okay, 3. And then B squared. B kita 7. So B squared adalah 49. Okay, 49. And then kita samakan dengan 1. So this is our equation of ellipse. Okay, and then untuk sketch. Okay, sketch the ellipse. So saya refer balik pada maklumat yang CVF tadi. CVF tadi kita ada C, V dengan F tu. Saya masukkan balik lah supaya kita ingat apa yang kita dah dapat lah. So center kita dah ada 1, 3. And then vertex tu saya sumbat lah semua sekali tu. So 1, 3 plus minus 7. Okay, so maksudnya dekat sini awak akan dapat V1, which is yang soalan tu bagilah. So 1, 10. And then awak akan ada V2, 1, 3 minus 7, which is negative 4. Nanti awak kena plot lah benda-benda tu. Okay. And then our foci, saya masukkan dulu dalam formula dia. Ni saya cadangkan kita buat macam ni lah. Maksudnya kita sub nilai H, K, B, C semua tu. Kita sub dulu baru kita pecahkan lah kepada V1, V2, F1, F2 macam tu. So kita ada 3 plus minus. Our C just now is apa? 3 kan? So 3. So dekat sini kita akan dapat F1. Okay, our F1 is going to be 1,6, which is the question lah yang soalan bagi daripada soalan dia. And F2 adalah 1 lepas tu 3 minus 3, 0 lah. So kita dah dapat semua maklumat lah. So we have center, we have V1, we have V2, we have F1 and also F2. So we now are able to sketch the complete ellipse, vertical ellipse. So kita just buat macam biasa dan inilah jawapannya. Tada! Inilah jawapannya. So pastikan awak label lah. So ini, saya tak ingat nak ni. This is y axis, this is x axis. Labelkan lah. And then the equation of the ellipse tu, kalau boleh label lah equation of ellipse tu kat sini. So x minus 1, kita ada square. Setiap sketch yang kita lukis, pastikan kita labelkan. Okay. Labelkan belating tu, labelkan. Itu. Okay. Yang orange tu lah kita punya equation of ellipse. Dan yang lain tu kita just cari. Yang penting sekali dia punya yang point pada major axis. Yang ini carilah, takkan susah sangat nak cari kan sebab kita dah kira dah semua. So yang ini macam mana nak dapatkan nilai yang ni? Yang ni awak just cari tadi, awak dah tahu dah nilai A dia berapa kan tadi. Nilai A dia awak dah dapat tadi kan. A awak tadi tu adalah plus minus square root of 40 kan. So maknanya dia punya minor vertices yang sebelah kiri ni dia mesti tolak lah. So maksudnya 1 daripada center dia punya x dia yang berubah minor vertices. So 1 tolak dengan A unit. A awak tu adalah square root of 40 ataupun sec 40. So 1 tolak sec 40 sebab itulah jawapan dekat sini 1 tolak sec 40. And then 3 tak berubah Kalau perasan 3 dia tak berubah. 3 tak berubah sebab yang berubah hanyalah dia punya x axis. So, dia punya x element saja yang berubah. Okay. And then the minor vertex yang kedua yang sebelah kanan mestilah daripada center tambah A. So daripada center dia punya x dia 1. Okay, 1 plus dengan A yang positif tu. Kalau yang negatif sec 40 tu arah ke kiri, 1 tolak. Kalau yang positif sec 40 tu adalah ke kanan. 1 tambah sec 40. Okay. And then dia punya y element tak berubah, sama saja. Okay. So ini adalah gambaran yang penuh lah our sketch of the ellipse. Okay. Satu lagi yang dekat sini ni origin lah. Origin Okay. Next, kita nak determine the center and the foci of an ellipse by completing the square. Maksudnya dalam example ni kita dibagi satu equation yang bukan equation of ellipse. Okay, yang bukan bentuk yang kita biasa nampak sebelum ni yang ada equal to 1. Dia nak kita cari center dengan foci.
Okay. So sebab tu dia sebut kat sini kita kena complete the square. Okay. Dan kita modify supaya dia jadi bentuk ataupun equation of ellipse yang kita pernah tahu sebelum ni lah, yang ada equal to 1 tu. So kita nak modify equation yang dia bagi ni dulu kepada bentuk equation of an ellipse yang sebenar yang ada equal to 1 tu. Okay. So kita complete the square tu. Awak tengok sajalah jalan kerja yang dah ada dalam tutorial dalam lecture note awak tu. So macam mana nak complete the square? So kita just kumpulkan lah. So awak tengok cara dia pun kumpulkan lah. So 4x square dengan negative 16x dah dikumpulkan. So yang y square, yang semua yang y diletakkan sebelah yang mana dikumpulkan y dengan y, x dengan x. Okay. And then 25 remains 25 kat situ lah. Okay, and then sebelum kita complete the square, kita tengok dululah dekat x square tu ada tak dia punya disturbance lah kita panggil dia punya gangguan dia. So ada 4. So we have to factor 4 out first before we start to complete the square. So 4 kita factor out. Complete the square boleh berlaku ataupun kita boleh buat selepas tidak ada lagi gangguan di depan ataupun dekat coefficient of x squared. So kita kena pastikan dulu dia punya coefficient of x squared tu adalah 1. So we have to factor 4 out. Kena factorkan 4 keluar. So maknanya kita akan factorkan 4 daripada these two terms lah. So kita factorkan 4 jadi macam ni lah. Kalau expand balik dapat balik benda ni. Senangnya kita nak check yang y square tak ada nak factor apa-apa because dia punya coefficient is already 1. So tak ada factor apa-apa, kita biarkan sahaja. Okay. And then sampai step ini. Okay, sampai step ini. So 4 tu kita lupakan sahaja dulu. 4 tu kita lupakan. Yang ni kita lupakan. Kita just complete the square yang dekat dalam tu. So saya nak ingatkan balik lah macam mana kita nak complete the square tu. So yang x squared minus 4x tu, kita ambil x square tu. Oops. Kita ambil x square ni. Kita ambil x sahaja. Kalau square tu kita ambil x sahaja. Kita tak ambil yang sekali dengan square dia lah. So ambil x and then tolak, kita tulis salin sahaja tolak. And then 4 tu divided by 2 4 bahagi 2. The coefficient of x kita bahagikan dengan 2. So dia akan jadi 2. Okay, and then kita close, tutupkan dengan square bracket and then kita squarekan dia. Okay, kita squarekan dia. Okay, and then kita nak remove apa yang kita memandai-mandai letak dekat dalam. So kita akan remove balik remove balik negatif 2 square. Negatif 2 square. Remove. Dekat sini sentiasa tolak dekat sini ni negatif 2 dekat dalam bracket ni dia ikut apa-apa yang ada kat sini lah. Kalau dalam ni dia negatif 2. So negatif 2 square. Okay, and then itulah kita punya hasilnya. Untuk mana? Untuk yang ini sahaja. Untuk yang dalam itu sahaja. So hasilnya adalah itu. So kalau awak tengok dalam note awak tu dia dah siap-siap bagi macam ni. So kalau boleh kita cepat macam tu lah. Ni x minus 2 squared. Okay, minus. And then negative 2 squared ni adalah 4. Adalah 4. So kita kalau boleh terus je macam ni. Dia ada banyak lagi cara lah. Ada yang panjang tu tak payahlah. Kalau boleh panjang kita just buat benda yang paling ringkas lah. Okay. Sebab complete the square ni awak dah belajar daripada sekolah menengah lagi apa nama dia? Penyempurnaan kuasa 2 nama dia. Okay. But remember apa yang kita take outside our bracket tadi which is 4. Ni kena ingat 4 ni. Okay, nanti kita nak kena tulis balik tu 4 kat depan tu. Okay. So dekat sini untuk y pula samalah. So y jadi y, tolak, tulis dia tolak. And then 10 bahagi 2 dapat 5. Okay, and then kita kurungkan dia, squarekan. And then kita kena reject. Saya tulis kat bawah ni lagi sekali lah. Kita kena reject apa yang kita mandai-mandai tulis dekat dalam ni. So kita mandai-mandai tulis negative 5 squared. So tolak dengan 25. So that's why 25 is here. So dia adalah daripada negative 5 squared. Okay. And then plus 25 ni adalah daripada soalan asal dia. So yang positif 25 tu adalah daripada soalan asal dia. Okay. So this one bertemu 2 ni. So maknanya hilang lah. This one gone. So you akan dapat macam ni. Tetapi benda ni pun dia dah cepat buat ni. Sepatutnya you akan dapat 4. Ni remember 4 ni awak kena expand balik. Expand balik dekat sini je. Tak perlu masuk ke dalam bracket yang square tu. Maknanya 4 darab this bracket. So you get this one. And you expand 4 dengan 4 jugalah. So 4 times 4 akan jadi 16. But we have negative at the front. So negative 16. And then kita ada plus y minus 5 squared. And then equals to 0. Tengok So kita dah ada macam ni. And then ingat kita nak jadikan dia dalam bentuk equation of ellipse dulu. Baru kita boleh tahu dia punya center dengan apa-apa lagi maklumat lain lah. So sekarang ni kita dah sampai tahap ni. So tak lain tak bukan kita akan cuba remove lah negative 16 by adding both side dengan 16 lah. Dengan bahasa mudahnya awak pindah lah ke sana. Okay. So sebab tu lah jadi macam ni. Okay. So kita dah close enough dengan form of equation of the ellipse. Okay. Cuma dekat sebelah kanan dia
16. Kita nak supaya sebelah kanan dia 1. So kita akan bahagikan all the terms. Okay. Both sides dengan 16. So kena bahagikan semua dengan 16. So to be fair, semua side kena bahagi dengan 16. So 16 divided by 16 is 1. And this one just tinggalkan macam ni sahaja. And then this one 4 dengan 16 we can cancel 4 out lah. So 4 bahagi 4 dapat 4 pula dah. 4 bagi 4 1. 4 bagi 4 dapat 4 kan. So that's why 4 comes at the bottom here lah. Okay. So kita ada. So sekarang ni, ini adalah equation of ellipse lah. Okay. Saya petakkan So benda ni adalah equation of ellipse. Okay, so bila kita dah ada equation of ellipse, senanglah kita nak tahu dia punya center dia. Sebab center is just kita ambil nombor yang dekat sini sahajalah. Okay, if it is negative kat sini siap-siap lah. Kalau plus, you kena ambil dengan negatif dia sekali lah. Okay, so dekat sini dia punya h dia is just 2 and then k is just 5. So center dah ada dah sebenarnya, which is h, k. So h kita adalah 2, k dia adalah 5. So our center is 2, 5. And then our, apa lagi dia nak, foci Foci kena ada c lah kan. Kena ada c lah. So kita dah ada dah a squared. So a squared dah ada, b squared pun dah ada. So a dah ada dah plus minus 2, b plus minus 4. And then we pun dapatlah cari nilai c squared, iaitu b squared minus a squared. Okay. So 16 tolak 4 and then we take the square root. Remember to put the plus minus at the front. So you have c, which is plus minus sec 12. Mungkin dalam kalkulator dia bagi dalam bentuk macam mana? 2, 3 darab 2 sec 3 kot. Dalam kalkulator awak tu mungkin dia bagi dalam bentuk, saya try dulu 4 times 3. So mungkin dia bagi dalam bentuk plus minus 2 sec 3 I think. I think plus minus 2 sec 3 dalam kalkulator awak tu. Cuba check balik bentuk dia, tak kisahlah, yang penting ini pun dah okey dah. Ini cara manual macam ni lah dapat. Okay. So dekat situ C dah ada, so kita boleh cari foci. Okay, foci remember. Okay, sebelum terlupa, dalam kes kita ni dia punya ellipse adalah jenis vertical. Vertical sebab dia punya b squared lagi besar daripada a squared. Dia punya b dia lebih besar daripada a. So b is 4, manakala a dia adalah 2 kan. So b dia adalah lebih besar daripada, saya tulis balik lah. So dekat sini a dia 2, b dia 4. So dia punya b lebih besar daripada b besar pada 2, b besar pada a. So maksudnya vertical. Okay, vertical ellipse. Bila vertical ellipse, yang changing dia punya elemen adalah elemen y. So dekat sini sebab itulah dia punya foci h sama macam center punya h, but the y element becomes increasing or decreasing by c unit. Maksudnya k plus minus c lah. So you sub sahaja semua nilai yang dah ada. H dah ada, k dah ada, c pun dah ada, and then you have 2 foci. Okay, 2 foci. So itu sahaja. Tapi saya cuma nak supaya kita berlatih sub lah benda tu dia memang dah sub dah sebenarnya So kita just nak tulis 5 plus minus macam ni. And then baru kita pisahkan dia lah. This is your F1 and then comma, the second one is your F2. Macam tu. So nampaklah kemas sikit, kita tulis yang kat bawah ni lah, senang sikit. Ini kita tak tulis tu macam serabut sikit. So kita buat 2,5 plus macam ni So berlatih macam tu lah, kita asingkan dia. Yang penting sub ini dulu. Dan baru kita pisahkan kepada 2. Okay. Look me